Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitra Ramadan anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga insya-Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama saya Ustaz Ahmad Syakir di dalam program Tadarus Ramadan, di mana kita akan bincangkan pada episod kali ini, merupakan episod yang kedua tentang ilmu qiraat. Okey. Jadi pada episod yang lepas, bagi penonton yang tidak berpeluang untuk menontonnya, okey, kita telah bincangkan tentang definasi ilmu qiraat dan juga sejarah di sebalik ilmu qiraat tersebut. Jadi bagi yang terlepas, boleh kembali kepada episod tersebut untuk agar lebih memahami apa yang kita akan bincangkanlah. Jadi secara rumusannya, ilmu qiraat ni adalah ilmu yang berkait rapat dengan Al-Quran, tapi bezanya adalah bahawa ilmu qiraat ni membincangkan tentang perbezaan-perbezaan yang ada di dalam perkataan-perkataan dalam Al-Quran, dan perbezaan ini bersandarkan kepada perawi-perawi yang diterima, yang dikenali oleh para sahabat ataupun para tabi'in pada zaman itu. Okey, jadi kita akan bincangkan, sebabkan kita kata minggu lepas bahawa ilmu qiraat ni dia berkait rapat dengan komponen perawi-perawi. Jadi inilah masanya untuk kita sama-sama kenali siapakah imam-imam yang menjadi tunggak di dalam ilmu qiraat ini. Tentunya kita bincangkan pada minggu lepas bahawa qiraat terbahagi kepada dua, yang sahih dan juga yang syadz. Ingat lagi tak apa qiraat yang sahih? Yang menepati 3 syarat tersebut. Okey, manakala qiraat yang syadz yang tidak menepati salah satu ataupun kesemua 3 syarat yang kita telah nyatakan minggu lepas. Okey, jadi terdapat 10 qiraat yang terkenal yang menepati ketiga-tiga syarat yang kita bincangkan. Jadi di sini saya akan kongsikan qiraat-qiraat tersebut. Qiraat-qiraat ini terbahagi kepada, kalau mengikut kepada sejarah kan, saya katakan bahawa pada awalnya ada 7 qiraat yang terkenal disebabkan seorang imam yang bernama Ibnu Mujahid. Dia menerbit ataupun menulis buku berkenaan 7 qiraat ini. Jadi apabila beliau mengkhususkan 7 qiraat ini, ia menjadi popular sebab orang umum mereka memahami bahawa 7 ini adalah 7 huruf yang dinyatakan Nabi di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Namun ia bukan begitu. Jadi di sini saya kongsikan yang pertama di dalam 7 qiraat yang mutawatir adalah yang pertama Imam Nafi'. Okey, Imam Nafi' ada 2 perawi, iaitu Qalun dan Warsh.
Okey, jadi Nafi' di sini adalah kita panggil sebagai muqri'. Muqri' ini adalah seorang yang menyampaikan ilmu qiraat tersebut kepada orang lain. Kemudian perawi merupakan orang ataupun pembaca yang mengambil daripada muqri'. Jadi untuk Nafi' dia mempunyai dua perawi iaitu Qalun dan Warsh. Kemudian yang kedua kita ada Ibnu Kathir di mana dua perawinya merupakan Al-Bazzi dan juga Qunbul. Okey, kemudian ketiga kita mempunyai Imam Abu Amru dan dua perawinya Ad-Duri dan As-Susi, dan yang keempat Ibnu Amir dengan perawinya Hisham dan juga Ibnu Zakwan, dan yang kelima Asim dengan dua perawinya Syu'bah dan juga Hafiz. Ini Hafiz an Asim, kita nyatakan kan ini adalah bacaan yang kita biasa baca, iaitu mengikut kepada perawinya bernama Hafiz yang mengikut, yang sambung sanadnya kepada Asim. Kemudian yang keenam kita ada Hamzah di mana dua perawinya merupakan Khalaf dan juga Khalad. Khalad, kemudian Al-Kisai. Yang ketujuh, dua perawinya merupakan Al-Harith dan juga Ad-Duri. Okey. Kemudian daripada tujuh ini merupakan tujuh imam yang paling popular apabila kita cakap tentang qiraat, tujuh qiraat. Namun ada juga yang pernah dengar tentang 10 qiraat. Jadi apakah itu 10 qiraat, Ustaz? Saya dengar 10. Ada yang dengar 7. Jadi mana satu yang betul? Dua-dua betul. Tapi perbezaannya adalah 7 ini telah dipopularkan lebih awal daripada 3 yang ditambah selepasnya itu. Jadi yang ditambah 3-nya selepas itu merupakan yang pertama Abu Ja'far yang merupakan perawinya Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammaz. Kemudian yang 9 Imam Ya'qub dengan dua perawinya Ruwais dan Rauh, dan yang terakhir iaitu Khalaf Al-Ashir, Khalaf yang ke-10 iaitu perawinya Ishaq dan juga Idris. Okey, jadi ini merupakan 10 qiraat. Jadi kalau sesiapa tanya kepada kita apa dimaksudkan dengan 10 qiraat, kita dah boleh jawab dia. Kenapa? Sebab itu dah 10 qiraat yang kita kata sebagai qiraat yang sahih, yang diterima di dalam solat. Jadi kalau kita baca mana-mana qiraat tadi yang saya sebutkan, diterima di dalam solat. Begitu juga di dalam pengeluaran hukum. Alim ulama mereka dibenarkan untuk mengeluarkan hukum hakam daripada qiraat-qiraat yang berbeza ini. Okey. Jadi di sini saya ingin berkongsi dengan semua. Mungkin ada yang tertanya, Ustaz, kenapa kita pilih 10 ni? Tak boleh ambil daripada orang lain ke? Tak ada orang lain yang kita boleh ambil ke? Jadi di sini pentingnya kita mengenali siapa imam-imam ahli qiraat ini. Tentunya mereka ni bukan calang-calang, disebabkan itu mereka telah dipilih. Mereka bukan hanya dipilih, malah mereka juga terkenal. Bila kita sebut tentang Ibnu Kathir, orang kenal. Dia memang masyhur dengan qiraatnya. Bila kita cakap tentang Warsh, kalangan masyarakat dah kenal. Warsh ni memang terkenal bacaannya begitu. Itu adalah sifat yang ada pada setiap qurra ini. Mereka bila kita kata nama je, mereka tahu bahawa ini adalah bacaannya sedemikian. Itu disebabkan mereka ni menjadi masyhur dan qiraat dinisbahkan ataupun disandarkan kepada mereka. Jadi mari sama-sama kita kenali siapa imam-imam ini. Okay, jadi saya ingin kongsikanlah. Yang pertama adalah Imam Nafi'. Okay, jadi Imam Nafi' ni dia merupakan Al-Madani, orang Madinah, dan dia bukan calang-calang orang Madinah, dia merupakan Imam Ahlul Madinah, Imam Ahli Madinah, dan dia berasal daripada tempat yang kita panggil sebagai Asbahan, dan dia merupakan seseorang yang berkulit hitam, namun wajahnya sentiasa berseri-seri. Dia mempunyai akhlak yang sangat baik, di mana dikatakan juga bahawa Nafi' ini merupakan orang yang sangat baik akhlaknya
dan juga dengan manusia. Malah ada yang apabila berkomunikasi dengan dia, dia terbau daripada mulut Nafi' ni bau wangi-wangian. Daripada itu bukan dia letak minyak wangi dekat mulut dia ataupun dia minum minyak wangi, tapi memang itu secara lumrahnya Imam Nafi' ni mulutnya terkeluar wangi-wangian, harum. Kemudian Imam Nafi' ini dia terkenal kerana dia membaca ataupun bertalaki, kan kita kata bertadarus Al-Quran dengan 70 tabi'in. Ini satu perkara yang kita harus contohi, kan? Apabila kita mempelajari Al-Quran, kadang-kala kita hanya ta'assub ataupun cukup dengan satu guru saja. Alhamdulillah saya sudah dapat sanad, saya boleh mengajar. Tidak. Kita bila lihat imam-imam qiraat ni, tekunnya mereka dalam menuntut ilmu qiraat ni hingga kan bukan satu guru, bukan dua guru, tapi sampai 70 guru yang dia belajar dengannya. Dan Imam Nafi' ini mempelajari ilmu qiraat ini dengan tempoh yang sangat lama, hingga 70 tahun. Jadi mudah nak ingat, dia belajar dengan 70 tabi'in selama 70 tahun. Masya Allah. Macam gitulah sikap yang kita harus terapkan dalam menuntut ilmu qiraat. Ilmu qiraat bukan ilmu yang mudah. Secara jujurnya ia amat sukar. Maka dengan sebab itu kita harus mempunyai sikap sabar, seperti mana Imam Nafi' dia bersabar menuntut ilmu selama 70 tahun. Okey, seorang alim yang bernama A'sha, beliau menceritakan tentang Nafi'. Dia mengatakan bahawa Nafi' ni seorang yang apabila orang membaca Quran dengannya, dia akan ambil ringan. Dia tak strict lah, kita panggil. Bila orang baca Quran, dia tak strict. Tetapi bila orang datang dekat dia cakap, Imam Nafi', saya ingin mengambil qiraat daripada kamu, sanad qiraat daripada kamu. Bila ada tuntutan nak baca bersanad qiraat, baru dia jadi lebih strict. Kenapa? Disebabkan ilmu qiraat ini merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu disampaikan dengan betul. Okey, kemudian Imam Nafi' ini wafat pada tahun 169 Hijri. Okey, jadi banyak sangat kita boleh pelajari daripada Imam Nafi' dan kita fahamlah kenapa beliau terkenal dengan qiraatnya yang merupakan qiraat Nafi'. Kemudian yang kedua adalah Imam Ibnu Kathir. Imam Ibnu Kathir ni pula dia terkenal di Mekah. Dia wulida bi Makkah. Dia dilahirkan di Makkah pada tahun 45 Hijrah dan dia telah berjumpa dengan ramai sahabat. Contoh, dia berjumpa dengan Abdullah ibnu Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari, Anas bin Malik dan lain-lain. Okey, kemudian beliau juga mengambil qiraat daripada Abdullah ibnu Sa'ib. Kalau penonton ingat lagi, antara imam yang dihantar oleh Khalifah Uthman ibnu Affan pada zaman khilafahnya, dia telah menghantarkan qari ataupun muqri yang khusus kepada 5 negara besar pada ketika itu, iaitu Makkah, Madinah, Kufah, Basrah dan Syam. Yang dihantar oleh Uthman ibnu Affan ke Makkah merupakan Abdullah ibnu Sa'ib. Jadi Ibnu Kathir ini mempelajari ilmu qiraat daripada Abdullah ibnu Sa'ib secara langsung. Seorang yang memang terkenal dengan bacaannya. Okey, begitu juga beliau belajar daripada Mujahid ibnu Jabar dan sebagainya. Beliau ni merupakan seseorang yang lembut. Walaupun beliau lembut, beliau ni mempunyai haibah kerana beliau ni merupakan seorang alim dalam bahasa Arab. Okey, so beliau ini duduk di Makkah dan baca Al-Quran di Makkah sehingga beliau wafat. Dan beliau wafat pada tahun 1120 Hijri juga di Makkah. Okay, seterusnya adalah Abu Amru Al-Basri. Okay, Abu Amru Al-Basri namanya merupakan Zabban ibnul Ala.
Okey, beliau ni datang daripada Basrah, kan? Basri datang daripada Basrah. Tapi pada asalnya beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 68 Hijrah. Kemudian beliau ini terkenal dengan rajinnya menuntut ilmu. Kerana beliau berjumpa dengan pelbagai ulama, pelbagai masyayikh dan dia dapat bertalaki, mempelajari ilmu daripada para sahabat seperti Anas bin Malik. Beliau belajar dengan Hasan Al-Basri. Beliau mengambil berat betul tentang ilmu sehingga ada ulama mengatakan bahawa bila datang ke rumahnya, buku-buku yang dia ada sampai kepada bumbung. So kita bayangkan rumah kita, dindingnya dipenuhi dengan buku. Begitulah Imam Abu Amru. Dia sangat penting dan sayangkan ilmu. Rumahnya dikelilingi oleh buku sampai ke bumbung. Okey, Masya Allah. Dia tak ada nak kisah rumah ni tak cantik sebab dia ditutupi oleh buku dan sebagainya. Okey, Masya Allah. Dan beliau juga terkenal duduk di Masjid Basrah, di mana ahli-ahli Basrah datang untuk membaca dengannya. Wa kana idza dakhala syahrul Ramadan, dan bersempena dengan Ramadan, Abu Amru ni apabila datangnya Ramadan, beliau hobinya dia suka buat syair. Suka tulis bait-bait syair untuk menenangkan hatinya. Tetapi bila datang Ramadan, dia terus berhenti buat syair. Hobi dia semua dia stop. Kenapa? Kerana dia pada Ramadan dikhususkan hanya dalam menuntut ilmu, membaca Al-Quran secara sendirian dan juga mendengar bacaan daripada anak-anak muridnya. Jadi Masya Allah, ini satu perkara yang kita boleh pelajari pada bulan Ramadan ni lah secara khususnya. Kadang-kadang kita mempunyai hobi, mungkin pada Ramadan ini kita tolak ke tepi dan kita lebihkan ibadat kita, lebihkan menuntut ilmu. Alhamdulillah Nur Insan pun dah siapkan program tadarus Ramadan. Kita ambil sedikit saja, ambil 30 minit daripada setiap minggu ataupun setiap hari kita belajar tentang ilmu-ilmu berkenaan Al-Quran. Okey. Dan apabila kita mendapat ilmu, Abu Amru ini bukan hanya merupakan seseorang yang ambil je ilmu, dia bukan ambil belajar, tetapi beliau juga terkenal dengan mengamalkan ilmunya, dan beliau merupakan orang yang sangat zuhud, yang sangat bertakwa. Malahan dia merupakan seseorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu ciri yang menjadikannya ahli Al-Quran adalah apabila beliau ini akan menghatamkan Al-Quran pada setiap 3 malam. Jadi bukan senang nak menjadi imam qari ini, imam qiraat ini. Jadi beliau wafat kemudian pada tahun 154 di Kufah. Okey, jadi secara rumusannya, saya tak akan ceritakanlah tentang semua 10 qiraat. Kita ambil sedikit je daripada 3 saja daripada 10 imam qiraat ni. Tapi apa yang saya ingin sampaikan kepada semua penonton pada hari ini adalah kita lihat bahawa yang terpilih ini bukan yang calang-calang. Dan kita harus hormati mereka kerana mereka ni merupakan alim, ulama di dalam bidang ilmu qiraat. Maka itu yang pertama. Kita faham bahawa ilmu qiraat ni bukan datang daripada orang-orang awam biasa, tapi orang yang memang terkenal baiknya, ada biografinya. Maka kita boleh bersandarkan kepada qiraatnya. Dan harus diingatkan juga, apabila kita bincangkan tentang qiraat Ibnu Kathir, qiraat Warsh, ini tidak bermaksud bahawa itu qiraat yang dicipta oleh mereka. Bukan. Itu adalah qiraat yang disandarkan kepada mereka, tetapi
sumbernya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita bincangkan, daripada Allah sampai kepada Nabi, daripada Nabi sampai kepada para sahabat, kemudian tabi'in, dan juga a'immatil qurra, imam-imam qiraat tersebut. Jadi semoga kita dapat motivasi untuk Ramadan ini untuk mendalami ilmu qiraat dan memahami, cuba untuk baca-bacalah, buka video, dengarkan tentang ilmu qiraat ni, dan juga supaya imam-imam qiraat ini menjadikan sumber untuk kita terus membuka Al-Quran, membaca, mengamatinya, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Okey, insya-Allah. Lepas ni kita akan kembali insya-Allah dengan membincangkan tentang apakah kiraat-kiraat yang masih diguna pakai di seluruh alam. Sebab kita selalu biasa dengar di Malaysia ke di Indonesia ataupun di Singapura sendiri cuma hanya satu bacaan. Adakah kiraat-kiraat 10 yang tadi kita sampaikan ataupun kita tahu ada lagi digunakan di seluruh dunia? Okay, kita rehat sebentar. Semoga kita berjumpa lepas lagi sebentar nanti insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum. Wakaf tidak akan menghabiskan harta anda, tapi ianya akan mengekalkan harta dan menjadikan jalan untuk meraih keredaan Allah dan keampunannya. Kerana nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, tapi juga hingga di akhirat nanti. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100, terima cendera hati sejadah karpet. Wakaf $300, terima cendera hati Al-Quran berjilid multazam. Wakaf $500, terima cendera hati bantal serta lampu Islamik. Wakaf $1,000, terima cendera hati tablet Islamik. Nur Insan menerima wakaf anda melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Sucikan harta anda dengan menunaikan zakat harta bersama Nur Insan. Zakat menyempurnakan agama, mensucikan dan menambahkan harta, mendekatkan kepada Allah dan mendatangkan keberkahan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Tunaikan zakat, hidup berkat. Okey, kembali kepada segmen yang kedua. Dalam episod yang kedua bersama saya, Ustaz Syakir, tentang ilmu qiraat. Okey, jadi soalannya sekarang, Ustaz, saya bila lihat bacaan-bacaan qiraat ni, saya tak nampak ada bermacam-macam qiraat dekat seluruh dunia. Saya pergi ke mana-mana negara, bacaannya tetap sama, Ustaz. Bacaannya seperti saya baca selama ini, iaitu bacaan yang terkenal seluruh dunia, iaitu bacaan dengan kiraat Hafiz an Asim. Itu adalah bacaan yang diguna pakai di Singapura, di Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Okay, rata-ratanya kita akan gunakan kiraat Hafiz an Asim. Tetapi masih ada tak negara yang menggunakan kiraat lain? Jadi jawapannya masih ada. Tetapi kenapa kita seluruh dunia ni kebanyakannya menggunakan Hafiz an Asim? Itu soalan yang mungkin menjadi tanda tanya. Betul tak? Jadi jawapannya adalah sebenarnya 10 kiraat ini merupakan kiraat yang masyhur, yang terkenal di seluruh dunia sebelum Daulah Uthmaniyah, sebelum zaman Uthmani. Pada zaman Uthmani ini barulah mula perubahan
dan kecenderungan terhadap qiraat Hafiz dan Asim. Jadi mereka ni pada zaman mereka memerintah, mereka memilih qiraat Hafiz dan Asim sebagai qiraat sandaran mereka. Jadi disebabkan influence mereka yang sangat besar, mereka berkongsi ataupun menyebarkan pembacaan qiraat Hafiz dan Asim ini kepada seluruh pelosok dunia. Mereka juga menerbitkan dan Quran ataupun mereka print out mushaf dengan rasam Uthmani. Jadi rasam Uthmani lebih dia kita kata bertepatan dengan bacaan Hafiz dan Asim. Jadi disebabkan itu semakin banyak mushaf iaitu Al-Quran yang datang dengan rasam Uthmani, dengan penulisan Uthmani yang bertepatan dengan Hafiz dan Asim, maka disebabkan itu kita dapati bahawa sekarang ni kebanyakan merata dunia menggunakan qiraat Hafiz dan Asim, disebabkan usaha yang dilakukan oleh pemerintah zaman Uthmani pada ketika itu. Namun tidak dapat juga disangkalkan bahawa masih pada ketika ini terdapat beberapa buah negara yang masih mengekalkan bacaan selain daripada Hafiz dan Asim. Contohnya adalah bacaan Qalun. Bacaan Qalun masih lagi diguna pakai di negara-negara seperti Libya, di sebahagian kawasan di Tunis dan juga kawasan Jazair. Okey, kemudian yang kedua, ada juga negara yang masih membaca dengan qiraat Warsh. Okey, jadi antara tempat-tempat yang masih menggunakan Warsh adalah tempat seperti di Mesir sebelah barat, di Libya, di Tunis, di Morocco, Mauritania, Chad, Cameroon, Nigeria, dan malah kebanyakan negara yang berada di negara-negara Afrika Barat, kebanyakan mereka menggunakan qiraat Warsh. Okey, dan yang ketiga merupakan qiraat Duri, yang merupakan perawi bagi Imam Abu Amr. Okey, jadi qiraat Duri ini masih diguna pakai di kawasan negara Sudan, di Somalia, dan juga sebenarnya mengatakan daripada Hadramaut di Yaman. Jadi ini adalah sedikit sebanyak qiraat yang masih kekal diguna oleh ahli-ahli negara tersebut. Walaupun tidak banyak, tetapi masih ada. Selain daripada negara-negara tersebut, terdapat juga negara-negara di mana banyaknya penuntut ilmu bagi ilmu qiraat ini. Contohnya apabila saya di Mesir, memang ada kawasan terkenal, walaupun dia terkenal lah, ada orang Mesir, orang datang daripada luar, daripada Singapura, daripada Malaysia, datang ke kawasan itu yang bernama Shubra hanya untuk menuntut ilmu qiraat sahaja. Jadi disebabkan usaha dan juga minat dan rajinnya penuntut ilmu untuk mendalami ilmu qiraat, maka berkembanglah ilmu qiraat ini. Jadi itu merupakan usaha masing-masing terhadap mengembangkan ilmunya dan juga mengembangkan ilmu qiraat ini. Okey, jadi insya-Allah saya ambil peluang ini juga untuk berkongsi dengan penonton perbezaan dari sudut bacaan, bacaan dengan qiraat. Saya akan baca surah Al-Fatihah secara jamak. Jamak ini maksudnya saya mengumpulkan ke 10 qiraat yang saya telah nyatakan tadi di dalam bacaan Al-Fatihah. Okey. Jadi kita dengar bersama dan pelajari insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ni tiada khilaf, tak ada perbezaan pendapat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, jadi 3 ayat yang pertama ini tidak ada apa-apa perbezaan pendapat. Semua ke-10 semua 10 imam
sepakat bahawa semuanya sama, tak ada perbezaan. Perbezaan ada bermula pada ayat yang keempat, di mana kita akan baca yang biasa kita baca Maliki Yaumiddin dengan mat pada mimnya itu. Ada juga yang membaca dengan Maliki Yaumiddin tanpa mat. Jadi perbezaannya Maliki dan juga Maliki. Jadi yang membaca tanpa mat selepas mim iaitu Maliki merupakan imam qiraat Nafi', qiraat Ibnu Kathir, Abu Amru dan juga Ibnu Amir dan Ibnu Amir, Hamzah dan juga Abu Ja'far. Itu yang membaca tanpa mat, membaca Maliki. Okey, yang membaca dengan mat selepas mim Maliki Yaumiddin merupakan qiraat Asim, Kisai, Yaqub dan juga Khalaf Ashir. Okey. Jadi hanya dua perbezaan di situ. Kemudian yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga tiada perbezaan pada ayat ini. Seterusnya, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Ihdinas siratal mustaqim. Nampak tak perbezaan dia? Okay. Ada tiga perbezaan. Saya baca tadi tiga qiraat yang berbeza. Yang pertama, yang biasa kita baca dengan sad. Ihdinas sirata. Dengan sad. Kemudian yang kedua, saya baca tadi dengan sin. Ihdinas sirata. Sin. Jadi yang baca dengan bacaan sad ini merupakan bacaan Nafi', Abu Amru, Ibnu Amir, Khalaf Ashir, Abu Ja'far dan juga Rauh. Okey. Kemudian yang baca dengan bacaan sin, Sirata, merupakan dua imam iaitu Qunbul dan juga Ruwais. Okey. Dan yang terakhir tadi yang paling unik adalah bacaan Imam Hamzah di mana beliau membaca Ihdinas Sirata. Bacaan ini kita panggil dengan ishmam, jadi bunyi dia lebih dekat kepada huruf zai. Jadi itu adalah tiga bacaan berbeza bagi ayat yang ke-6 di dalam surah Al-Fatihah. Okey, seterusnya ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jadi itu adalah bacaan yang biasa di mana kita akan baca dengan kasrah. Baca kasrah dan mimnya dibacakan dengan sukun. Ini merupakan bacaan Nafi', Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Kisai dan juga Khalaf Ashir. Okey, kita cuba dengar qiraat yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi perbezaannya ada di situ adalah mimnya kita matkan. Dia tak baca 'alaihim tapi baca 'alaihimu. Okey, jadi itu merupakan qiraat Al-Bazzi dan juga Abu Ja'far. Okey, dan yang seterusnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, jadi dah bukan 'alaihim ni dah jadi 'alaihum. Jadi dia menjadi dhammah. Ini merupakan bacaan riwayat Rauh. Okey, jadi yang kesemua tiga bacaan tadi saya mulakan sirata dengan bacaan sad. Okey, kemudian kita ada bacaan yang seterusnya kita mulakan dengan sin. Sirata. Okey, jadi sirata dengan sin ni mempunyai dua bacaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi himu dengan mat kepada mimnya. Okey, kemudian yang kedua adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia dengan kita dhammahkan hak tersebut. Bukan 'alaihim tapi menjadi 'alaihu.
kemudian mimnya dimatkan. Jadi itu merupakan bacaan riwayat Khalad dan juga riwayat Ruwais. Okey, yang sebelum tadi yang alaihimu dan siratal ladzina an'amta alaihimu itu merupakan riwayat Qunbul. Okey, kemudian yang terakhir sekali merupakan riwayat Hamzah di mana beliau membaca dengan ishmam, siratal ladzina an'amta alaihumu. Jadi dia membaca dengan ishmam, iaitu memoncongkan bibir, kemudian bunyinya berubah menjadi dekat dengan huruf zai. Dan kita lihat bacaan alaihim berubah menjadi alaihumu. Menjadi barisnya menjadi dhammah, kemudian kita matkannya apabila sambung bacaannya. Okey, jadi itulah perbezaan kita kata ilmu qiraat. Jadi kalau kita baca ni ilmu qiraat walaupun satu surah Al-Fatihah dia memakan masa yang lama. Begitu susahnya kalau kita kumpulkanlah dalam satu bacaan. Saya suka untuk kongsi, saya pernah cuba untuk baca secara kumpul semua imam, semua 10 qiraat di dalam satu duduk, satu setting lah. So saya cuba satu muka surat memakankan setengah jam hingga 1 jam nak baca, kerana kita ulang macam tadi saya bacakan. Tapi itulah yang menarik berkenaan ilmu qiraat. Dia membuka minda kita tentang Al-Quran, dan dia juga memperkayakan kita tentang luasnya bahasa Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan melalui 2 episod yang kita dah lalui ini, sedikit sebanyak dia mengenalkan kepada semua tentang ilmu qiraat. Kita dah memahaminya supaya ia menjadi langkah yang pertama untuk kita terus menuntut berkenaan ilmu qiraat. Okey, sekian insya-Allah. Kita teruskan untuk sesi yang seterusnya, iaitu Q&A insya-Allah. Setiap tahun, Nur Insan membantu lebih dari 300 keluarga yang memerlukan. Fidyah anda dapat membantu mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Tunaikan kewajipan anda bersama Nur Insan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Nur Insan menyediakan pendidikan Islam percuma pada lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Bermula dari kelas madrasah hujung minggu untuk kanak-kanak hingga ke kelas fardu ain untuk dewasa. Anda boleh membantu kami teruskan usaha ini dengan mendaftar sebagai penderma bulanan. Sumbangan bulanan anda membantu kami mengembangkan usaha ini. Ayo, sertai Nur Insan dalam meneruskan usaha ini. Layari www.nurinsan.sg untuk mendaftar. Okey, kita teruskan insya-Allah untuk sesi Q&A yang terakhir bersama saya. Okey, jadi saya ada soalan di sini di mana seseorang bertanya, apakah kelebihan mempelajari ilmu qiraat ini? Apa yang kita boleh raihlah, apa faedahnya kita mempelajari ilmu Al-Quran? Okey, yang pertama apa yang saya boleh kongsikan adalah Al-Quran ini merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia merupakan mukjizat yang unggul di mana mukjizat ini akan hadir bersama kita hingga ke akhir kiamat, walaupun setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi seperti kita dah sama-sama pelajari bahawa Quran ini diturunkan bersama dengan ilmu qiraat ini. Jadi bila kita mempelajari ilmu qiraat, dia menguatkan keyakinan kita tentang mukjizat Al-Quran ini. Bahawa ini merupakan buku yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mustahil dan agak sukar untuk seseorang itu terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali sebagai seorang yang ummi, yang tidak boleh membaca, untuk menghasilkan sebuah buku ataupun kita panggil sebagai karya yang mempunyai 7 huruf yang berbeza. Jadi apabila kita mempelajari, kita bertambah yakin bahawa sesungguhnya Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah ilmu qiraat ini bagi penuntut ilmu, dia akan memperkayakan mereka dengan kosakata bahasa Arab. Dan juga bagi mereka yang mempelajari subjek seperti fiqh, mereka akan lebih mengerti dan memahami bahawa hukum perbezaan di antara hukum hakam yang telah dikeluarkan oleh para imam-imam fiqh seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Kerana mereka imam-imam fiqh ini mereka mendasarkan ataupun hukum-hukum mereka ni berlandaskan kepada Al-Quran dan juga kiraat-kiraatnya. Seperti saya katakan sebelum ini berkenaan kiraat wa arjulakum faghsilu wujuhakum, kemudian pada akhirnya wa arjulakum ilal ka'bain. Maksudnya kita membasuh kaki. Kemudian pendapat lain ada mengatakan wa arjulikum, kita menyapu sahaja kaki itu. Jadi terdapat perbezaan pendapat pada ulama fiqh ini disebabkan perbezaan pada qiraat. Jadi kita tidak akan faham jika kita tidak mempelajari qiraat. Jadi itu antara kelebihannya, kita lebih memahami dan mengerti cara ulama mengeluarkan sebuah hukum. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah apabila kita mempelajari ilmu qiraat ini, kita tidak mudah untuk mengkritik orang. Terutamanya apabila kita lihat kenapa bacaan dia berbeza. Jadi selalunya kita akan terus kritik, bacaan awak salah. Bacaan yang sebetul begini. Seperti apa yang berlaku di hadis di mana Umar Ibn Al-Khattab dia sedang duduk di dalam masjid, kemudian dia terdengar seorang sahabat yang bernama Hisham. Pada ketika itu Hisham sedang membaca potongan daripada surah Al-Furqan. Ketika mana Hisham membaca potongan surah Al-Furqan, Umar pada ketika itu yang duduk di sebelahnya terdengar bacaannya. Kemudian dia dapati bahawa bacaan Hisham ni berbeza daripada bacaan yang telah dia pelajari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar pula kita tahu ciri-ciri Umar ni macam mana. Umar bin Al-Khattab dia punya marah, dia sampai rasa nak pukul Hisham itu, tapi dia mengawal kemarahannya kerana Hisham tengah solat. Jadi dia tunggu sehingga Hisham ni selesai solat. Selesai Hisham solat, Umar bin Al-Khattab terus bersemukalah dengan Hisham. Bacaan apa tu yang awak baca? Sesungguhnya ia berbeza dengan bacaan yang saya telah pelajari oleh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisham pula menjawab, ini adalah qiraat yang saya belajar daripada Nabi Muhammad. Jadi Umar pun tak puas hati, sebab dia belajar dengan Nabi begini, kemudian Hisham pula belajar macam gini. Dia pun kata, awak ni berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain dikata awak ni penipu lah. Jadi dia dengan marahnya dia tarik collar Hisham, kemudian dia tarik dia membawa-bawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta daripada Umar untuk melepaskan Hisham. Dia melepaskan dan dia menerangkan masalah yang berlaku di masjid tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu telah diturunkan dengan di atas 7 huruf. Maka kamu dibenarkan untuk memilih mana sahaja yang mudah bagi kamu daripada 7 huruf tersebut. Daripada situ Umar bin Al-Khattab mempelajari bahawa tidak mudah, jangan mudah untuk terus kritik, tetapi kita belajar dulu. Mungkin
dia membaca bacaan yang lain yang saya tak pernah baca. Jadi itu sebuah kisah yang kita dapat pelajari. Poin ketiga lah, kelebihan mempelajari ilmu qiraat agar kita berwaspada dan tidak mudah untuk menghukum seseorang sebagai salah dalam bacaannya. Okey. Jadi saya rasa cukuplah untuk episod kali ini. Jadi mudah-mudahan dua episod yang kita dah lalui berkenaan ilmu qiraat ini bermanfaat kepada semua. Saya mohon doa semua terutamanya pada bulan Ramadan ini dan supaya Al-Quran terus dijadikan pendamping buat semua, terutamanya pada bulan Ramadan yang terkenal dengan bulan Al-Quran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitra Ramadan Anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga, insya-Allah.